Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Setiausaha untuk membahaskan usul Tata Diraja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, Setiausaha ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua yang berhormat dan juga rakyat Sarawak yang menonton sidang parlimen kali ini. Dan sebagai seorang warga Semenanjung, Setiausaha merasakan banyak yang kita boleh belajar daripada Sarawak dari segi perpaduan dan hubungan masyarakat. Setiausaha juga ingin merakamkan penghargaan kepada anggota barisan depan, doktor, jururawat, tentera, polis, sukarelawan, malah sebagaimana ada disebut pekerja-pekerja pembersihan yang kadang-kadang kita lupakan. Pertama sekali, Setiausaha ingin fokus tentang soal pendidikan dan impak COVID, yang mana pertama kita melihat antara impak COVID ialah ia mempercepatkan lagi proses pembelajaran atas talian. Saya sendiri ada gunakan pelbagai kaedah tuition di atas talian untuk anak saya yang berusia 9 tahun, malah menerusi laman web seperti Khan Academy. Beliau dapat belajar asas coding dengan berkesan. Di peringkat pendidikan tinggi, pakar-pakar meramalkan bahawa IPT akan terbahagi dua. Jurusan kemanusiaan dan sains sosial akan semakin banyak menggunakan pendidikan atas talian, sementara jurusan sains dan teknikal masih banyak bergantung kepada pendidikan secara konvensional dan berdepan. Ini kerana banyak pembelajaran dan pengajian jurusan ini masih memerlukan pengajaran in situ, makmal dan sebagainya. Pendidikan sebenarnya sudah lama bergerak ke arah ini, namun pengalaman kita ketika COVID telah membuatkan kita bergerak lebih pantas. Namun sebagaimana dibangkitkan oleh beberapa YB, masalah infrastruktur internet masih menjadi masalah, bukan sahaja bagi pelajar, tetapi juga untuk guru dan pensyarah. Banyak lagi Vivonia Mosibin di seluruh negara. Selain itu, isu kekangan ekonomi yang lebih asas juga menjadi hambatan kepada ramai rakyat, termasuk di kawasan Lembah Kelang. Di kawasan saya bertemu seorang pemandu teksi dengan pendapatan hanya sebanyak RM60 sehari dan terpaksa membayar sewa teksi RM26 sehari, sama ada beliau kerja atau tidak. Dan untuk menghantar anaknya belajar di sebuah kolej kerajaan di Pantai Timur, itu juga satu beban yang besar untuk beliau. Dan seorang lagi anaknya belajar di Kuala Lumpur, dan apabila pembelajaran dibuat secara maya, anak beliau berhadapan masalah kerana telefon bimbit yang ada tidak canggih, dan pensyarah mengatakan lebih baik menggunakan komputer riba. Dan hal-hal lain juga, ya, anak yang sudah ada diploma tetapi terpaksa membuat kerja biasa yang tidak memerlukan kelulusan kerana kekurangan peluang kerja setara, yang menimbulkan masalah underemployment dengan izin yang kurang diberi perhatian berbanding unemployment ataupun pengangguran. Bagi sekolah-sekolah pula, Setiausaha mengesyorkan sudah sampai masanya beberapa anjakan besar dibuat oleh kerajaan, bermula dengan situasi pembukaan sekolah ketika wabak COVID pada hari ini. Mengikut Malaysia Educational Statistics 2015-2017, pada tahun 2017, saiz purata kelas sekolah rendah adalah 27 orang, manakala sekolah menengah 26 orang. Sekali imbas, ini adalah angka yang baik. Namun ini kerana wujud beberapa outlier dengan izin. Misalnya pada tahun 2017, ada sekitar 2,000 buah sekolah kurang murid ataupun SKM dengan pelajar tidak lebih 150 orang di seluruh negara. Namun di kawasan kepadatan tinggi dan sekolah-sekolah yang popular dengan ibu bapa, saiz kelas melebihi 40 orang menjadi perkara biasa, dan ini tidak lagi kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran. Garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah menetapkan saiz kelas yang standard 70 meter persegi ataupun 750 kaki persegi yang boleh memuatkan 20 orang murid. Kesannya ada sekolah yang selama ini sudah menjadi sekolah satu sesi kembali menjadi sekolah dua sesi.
Mungkin sasaran saiz kelas maksima baru termasuk pasca COVID boleh ditetapkan pada angka yang lebih rendah berbanding fenomena sebelum ini, iaitu kita menetapkan semua sekolah tidak melebihi 30 orang. Ini dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Tetapi untuk perkara ini dicapai, kerajaan perlu serius mengisi kekosongan guru di dalam perkhidmatan. Ketika menjawab pertanyaan saya di Parlimen pada November 2019, Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu menyatakan ada kekosongan lebih 6,000 orang guru di sekolah-sekolah seluruh negara, tetapi penempatan IPGM hanya berjumlah 1,676 pada waktu itu. Kerajaan menyatakan sasaran perlantikan guru interim pada Februari 2020 adalah seramai 3,800 orang. Keadaan sekarang menjadi lebih mendesak dengan saiz kelas yang lebih kecil yang perlu dibuat mengikut GPPPSS. Setiawangsa berhasrat mendapat penjelasan kerajaan tentang keperluan guru pada Julai 2020 dan pelantikan guru sama ada secara tetap maupun interim yang dibuat bagi mengisi keperluan ini. Setiawangsa juga berhasrat mendapat perbandingan statistik permohonan jawatan guru bagi setiap kategori IPGM, Universiti Awam dan IPTS serta mereka yang berjaya mendapat jawatan guru daripada setiap kategori institusi tersebut. Yang berhormat yang saya hormati sekalian, dalam sektor ekonomi pula kita melihat graduan tahun 2020, generasi COVID, ya, boleh dipanggil sebagai generasi COVID. Kalau dulu ada generasi perang, ya, mereka yang terganggu kehidupan mereka kerana perang, hari ini ada generasi COVID. Mereka berhadapan dengan cabaran yang sangat besar mencari pekerjaan. Kesan ini tambah menyulitkan untuk graduan daripada keluarga B40 yang menjadi harapan keluarga untuk menyara hidup bukan sahaja diri mereka tetapi keseluruhan keluarga. Mengikut IMF, ramalan pengangguran di Malaysia untuk hujung tahun 2020 adalah 4.9%. Tetapi pada bulan Mei, Jabatan Perangkaan telah merakamkan kadar pengangguran 5.3% dan dijangka mencecah 5.5%. Tetapi angka-angka ini tidak mendedahkan keadaan yang lebih serius untuk generasi muda. Jabatan Perangkaan menganggarkan pada Mei 2020 kadar pengangguran bagi rakyat 15 hingga 24 tahun telah mencapai 14.2%, hampir 3 kali ganda bagi keseluruhan rakyat Malaysia. Mereka ini dah pun berhadapan dengan cabaran seperti gaji yang mendatar, kemampuan memiliki rumah, jumlah hutang yang besar dan mobiliti sosial yang terhad. Bank Negara pada tahun 2018 menyatakan gaji untuk graduan muda pada kadar sebenar mengambil kira inflasi telah menyusut berbanding tahun 2010. Ini berpunca daripada kekurangan pekerjaan berkemahiran tinggi. Satu lagi masalah yang akan berhadapan dengan graduan-graduan pada generasi COVID ini apabila ekonomi pulih kelak. Kita doakan ekonomi pulih. Apabila ekonomi pulih, mereka akan bersaing dengan graduan-graduan baru dalam dunia pekerjaan, fresh grads. Mengikut kajian yang dilakukan di Universiti Tennessee, Amerika Syarikat, graduan yang habis belajar ketika kegawatan ekonomi, mereka melihat global financial crisis yang berlaku 10 tahun yang lepas, memperoleh pendapatan kurang 10% pada tahun pertama berbanding jangkaan biasa dan kesan negatif ini akan berlarutan 7 tahun. Bagi graduan di Kanada, pendapatan mereka ketika kegawatan adalah 9% berbanding keadaan biasa yang berlarutan sehingga 10 tahun. Seterusnya, Setiawangsa ingin bergerak kepada isu miskin kota. Anggapan tidak ramai bukan Melayu yang miskin adalah satu perkara yang tidak betul. Di Setiawangsa ada kawasan Kampung Baru Air Panas, malah juga di hampir ke semua kawasan PPR mempunyai kelompok bukan Melayu yang besar. Sebahagian mereka mungkin ada kerja, gaji minima, malah mungkin mencecah RM3,000 sebulan yang mungkin dilihat agak selesa di kampung. Tetapi sebagaimana kenaikan pendapatan garis kemiskinan daripada RM980 kepada RM2,208 adalah langkah yang positif,
kita dapat melihat bagaimana pendapatan walaupun mencecah 3,000 sebenarnya masih lagi satu pendapatan yang tidak cukup di kawasan bandar. Sebab itu Setiawangsa mengesyorkan PGK dibuat mengikut wilayah, bukan sahaja antara negeri dan wilayah tetapi juga antara bandar dan luar bandar agar perbezaan kos sara hidup ini lebih tepat. Tetapi realitinya, ya, walaupun miskin kota ini datang daripada pelbagai kaum, majoriti daripada mereka masih lagi masyarakat Melayu. Dan ini menunjukkan bahawa anggapan bahawa masyarakat Melayu ini ramai tinggal di luar bandar adalah satu anggapan tidak betul. Sebab itu kalau kita lihat statistik, tahun 70, 15.5% kawasan bandar di Semenanjung Malaysia terdiri daripada orang Melayu. Pada tahun 2016, 68% masyarakat Bumiputera menetap di bandar dan di kalangan penduduk di bandar, masyarakat Bumiputera membentuk 56%. Penempatan apa yang dipanggil setinggan, tetapi saya lebih gemar menggunakan istilah peneroka bandar, tumbuh bagaikan cendawan di kota-kota terutama selepas pengenalan dasar ekonomi baru. Mereka datang mencari pekerjaan dan mereka mencari peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik yang ada di bandar. Sebab itu tetapi hari ini, ya, kita lihat masalah ini walaupun kerajaan telah bertindak. Misalnya pada ketika era Port Dickson menjadi Menteri Kewangan, telah dibuat perumahan PPR secara besar-besaran diperkenalkan ketika itu. Kita telah lihat kita berhadapan dengan masalah baru apabila ekonomi tidak berkembang hari ini, sehinggakan kita dapat laporan UNICEF beberapa tahun yang lepas yang mengatakan tentang masalah kemiskinan bandar ini, wujud kekurangan zat malnutrisi yang serius di kalangan kanak-kanak di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Petaling Jaya yang lebih tinggi berbanding tempat-tempat lain. Sedangkan, ya, kalau kita lihat ekonomi di Lembah Kelang, kita ambil Kuala Lumpur misalnya, mengira KDNK Kuala Lumpur sahaja bahagikan dengan penduduk, level dia, tahap dia ialah hampir sama dengan negara-negara maju di rantau Asia kalau kita ambil Kuala Lumpur. Tetapi masalah kemiskinan bandar di Kuala Lumpur juga adalah satu masalah yang serius. Sayang sekali ada lagi suara-suara malah dari pemimpin Melayu sendiri yang mengatakan mereka mengalami nasib ini sama ada kerana mereka malas atau kerana mereka menyalahkan warga asing atau orang bukan Melayu. Sedangkan isu ini berpunca daripada sistem struktur ekonomi yang tidak adil. Seterusnya, yang berhormat sekalian, Setiawangsa ingin memohon agar pihak kerajaan mengambil serius apa yang dibangkitkan oleh Parlimen kali ini dan mengambil langkah-langkah yang betul-betul serius yang mencabar apa yang saya sebut sebagai conventional wisdom ekonomi. Sebab kalau kita lihat, bila berlaku krisis, inilah masanya negara hendak menyelesaikan masalah-masalah struktural yang wujud di dalam ekonomi yang ada pada hari ini. Di Barat ataupun juga di Jepun, kita lihat perang dunia menjadi peluang kepada mereka untuk bangkit selepas perang itu menerusi dasar-dasar yang berani dan memandang ke depan. Sebab yang kita lihat di apa yang berlaku pada waktu itu misalnya ialah GI Bill di Amerika Syarikat yang memberi faedah besar kepada veteran perang Amerika yang pulang daripada perang dunia, yang menyebabkan jumlah pendaftaran pelajar di universiti dan peningkatan kelas pertengahan bertambah dengan berlipat kali ganda. Di Britain, ekoran daripada perang, mereka telah meninggalkan warisan National Health Service ataupun NHS dan juga insurans kebangsaan ataupun National Insurance. Di Jerman, penghapusan mata wang pengenalan mata wang Deutschmark telah menghapuskan 90% hutang kerajaan dan swasta dan menyumbang kepada keadaan ekonomi Jerman yang kukuh sehingga ke hari ini. Kita lihat pada waktu era COVID ini, Korea Selatan antara negara paling awal yang melakukan pilihan raya selepas wabak COVID. Mereka telah memperkenalkan Green New Deal untuk negara mereka.
Akhir sekali, Setiawangsa ingin menyentuh tentang soal pertahanan. Pertama, tentang Laut Cina Selatan. Dalam laporan Ketua Audit disebut peningkatan aktiviti ketenteraan dalam laporan Ketua Audit Negara, ia menyebut bahawa antara 2016 sehingga 2019 berlaku 89 pencerobohan kapal penguatkuasaan dan tentera Cina di perairan Sarawak dan Sabah seperti China Coast Guard dan People's Liberation Army Navy. Tetapi malangnya 10% kapal dan bot agensi-agensi penguatkuasaan negara rosak dan tidak dibuat penyelenggaraan kerana kekurangan peruntukan. Insiden terbaru melibatkan kapal gerudi West Capella yang dioperasikan oleh Petronas di zon ekonomi eksklusif Malaysia yang telah merisaukan kita semua. Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, mengesahkan pada 16 April 2020 kapal penyelidikan dan tinjauan Hayang DZ-8 telah memasuki EEZ Malaysia. West Capella telah terlibat dalam insiden dengan kapal dari China ini dan juga kapal-kapal lain daripada pengawal pantai dan militer China. Seterusnya, Amerika Syarikat dan Australia telah menghantar kapal ke perairan Laut Cina Selatan. Setelah beberapa orang termasuk mantan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Panglima Anifah Aman dan saya membangkitkan isu itu secara terbuka, akhirnya Yang Berhormat Sembrong menjawab dengan meminta ketenangan dan kestabilan. Bertindak balas secara pasif terhadap insiden ini tanpa melakukan atau mengatakan sesuatu bukanlah pilihan untuk menangani isu ini. China akan terus membuat tuntutan berdasarkan 9-dash line meskipun Tribunal Antarabangsa di Hague telah pun memutuskan tuntutan ini tidak berasas. Walaupun hubungan yang erat dengan China adalah penting, kedaulatan dan integriti kawasan kita perlu dipertahankan. Setiawangsa mengambil maklum Menteri Pertahanan kita Yang Berhormat Bera telah mengadakan perbincangan menerusi telefon dengan rakan sejawatnya dari China pada 15 Mei 2020. Baru-baru ini, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo telah mengeluarkan kenyataan yang menolak tuntutan China di Laut Cina Selatan termasuk di Luconia Shoals ataupun gugusan beting Patinggi Ali yang terletak dalam perairan negara kita. Penyelesaian pelbagai hala melalui ASEAN adalah jalan untuk kita bergerak ke depan. Walaupun terdapat beberapa negara ASEAN yang mempunyai tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan, kita ada banyak kepentingan bersama dalam mempertahankan order berasaskan peraturan, rules-based order, khususnya Konvensyen Undang-Undang Laut PBB. Saya berharap kerajaan dapat menyatakan pendirian dan strateginya mengenai bagaimana mencegah pencerobohan ke atas EEZ kita daripada berlaku di masa depan, terutamanya dalam konteks berhadapan dua kuasa besar dunia. Akhir sekali, Setiawangsa ingin menyentuh tentang isu Littoral Combat Ship ataupun LCS. Setiawangsa bersetuju dengan Yang Berhormat Pasir Mas bahawa isu LCS ini adalah isu yang amat mustahak dan serius buat negara kita yang harus diberi perhatian oleh kerajaan. Sebagai latar belakang, pilihan reka bentuk LCS ini telah ditukar oleh Menteri Pertahanan Yang Berhormat Bagan Datuk pada Oktober 2011 dari reka bentuk Sigma yang telah dipersetujui oleh TLDM dan dicadangkan oleh Damen-Schelder Naval Shipbuilding dari Belanda kepada reka bentuk Gowin yang dicadangkan oleh DCNS yang kini dikenali sebagai Naval Group dari Perancis. Kalau kita tak familiar dengan nama-nama ini, Naval Group ataupun DCNS inilah yang membekalkan kapal Skopin sebelum ini. Dan ia telah dibuat atas saranan bertulis Boston Naval Shipyard BNS tanpa rujukan kepada TLDM. Antara punca utama kelewatan yang menjadi isu utama projek LCS ini adalah disebabkan oleh ketiadaan keputusan daripada Menteri Pertahanan ketika itu, iaitu Yang Berhormat Sembrong, terhadap permohonan extension of time dan perubahan spesifikasi peralatan ataupun variation order bagi peralatan yang dikemukakan oleh BNS pada Januari 2018. 30 saat lagi YB, rumuskan. Jadi masalah projek LCS ini, ya, nilai dia ialah sebanyak 9.1286 bilion. Di dalam pendengaran yang kita buat di dalam jawatankuasa terpilih dan sebagainya,
secara umumnya boleh diputuskan projek ini tidak boleh diteruskan tanpa ada suntikan lagi daripada kerajaan. Bermakna kerajaan kena tambah lagi wang. Dan implikasi dia adalah besar. Pertama, dari segi keselamatan negara kerana keperluan TLDM terhadap kapal LCS ini. Kedua, kebajikan anggota dan veteran tentera kerana LCS ini melibatkan BNS yang dimiliki oleh Bostate menerusi BHIC dan juga dengan LTAT secara langsung yang menyebabkan ini akan memberi kesan kepada LTAT yang merupakan wang persaraan untuk anggota tentera. Ketika saya habis sikit lagi perenggan terakhir, ketika Pakatan Harapan mentadbir Jawatankuasa Siasatan, Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JSTU-PKK yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang telah menyiasat kes ini dengan mendalam. Setiawangsa ingin bertanya, apakah status keputusan Jemaah Menteri dalam isu kapal LCS pada hari ini, dan kedua, adakah sebarang tindakan akan diambil sekiranya didapati wujudnya salah guna kuasa yang menyebabkan kita terpaksa menanggung satu kos yang besar dalam isu LCS. Jadi sekian saja perbahasan daripada Setiawangsa.